Baik saudara, usaha mengenal pasti pelajar Sabah yang belum menerima sebarang tajaan pendidikan dilaksana. Perinciannya langsung bersama rakan penyampai Leo Larry di Kota Kinabalu. Silakan Leo. Ya, dia usaha mengenal pasti pelajar Sabah yang belum menerima sebarang tajaan pendidikan terus dilaksana menerusi Jerayawara Beasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS. Ia bagi memastikan pelajar yang tidak menerima tajaan pendidikan mendapat manfaat daripada tabung pendidikan negeri Sabah TPNS. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif yakin pemberian beasiswa kepada pelajar yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi IPT berupaya melahirkan modal insan lebih berdaya saing, berkemahiran dan berkualiti tinggi. Salah satu perkara yang sangat penting ialah bagaimana kerajaan kita memberikan perhatian dalam bidang pendidikan, dalam bidang ilmu dan membantu anak-anak kita, karena kita yakin bahawa dengan pendidikan dan ilmu saja cita-cita kita untuk membangun dan memajukan Sabah seperti mana dalam Hala 7 Sabah Maju Jaya akan tercapai. Datuk Muhammad Arifin yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Sabah ditemui media selepas Jerayawara BKNS Zon Tengah 2 Semenanjung di Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Puncak Alam. 154 pelajar menerima BKNS dalam Jerayawara ini. Dalam program ini, Datuk Muhammad Arifin turut meluluskan dana RM10,000 kepada perwakilan pelajar Sabah di kampus berkenaan untuk kegunaan pelaksanaan pelbagai aktiviti. Sementara itu, berucap dalam Jerayawara BKNS Zon Tengah di Universiti Putra Malaysia UPM, Datuk Muhammad Arifin memaklumkan 1,150 pelajar IPT seluruh negara menerima pembiayaan pendidikan menerusi Jerayawara berkenaan. Beasiswa disalur melalui beberapa agensi di bawah kerajaan negeri melibatkan BKNS, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah dan Yayasan Sabah. 54 permohonan pembiayaan pendidikan kepada pelajar Sabah di UPM diluluskan segera sempena program berkenaan. 500 pelajar dari 13 sekolah menengah dalam Parlimen Kelabakan menerima sumbangan wang tunai berjumlah RM50,000 daripada Yayasan Bank Rakyat YBR. Penyerahan bantuan itu disampaikan Pengurus Besar YBR Saiful Rizal Abdul Ghani kepada Ahli Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi di SMK Kuhara, Tawau. Bantuan wang tunai RM100 seorang ini kemudian diserahkan kepada pelajar terlibat dari 8 sekolah menengah zon bandar dan 5 sekolah menengah zon luar bandar. Kita harapkan dengan sumbangan ini dapat memberikan perangsang, dapat memberikan semangat kepada pelajar-pelajar kita untuk terus belajar dan terus mengekalkan kecemerlangan. Kita juga mengharapkan kalau ada lagi daripada agensi kerajaan, NGO ataupun syarikat-syarikat yang boleh memberikan sumbangan ataupun bantuan khusus kepada pelajar. Datuk Suryadi yang juga pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan menyifatkan bantuan seumpama inisiatif terbaik bagi membantu meringankan keluarga pelajar B40 menyediakan keperluan persekolahan. 50 unit darah dikumpul menerusi kempen Derma Darah Anjuran Hospital Pakar KPJ Sabah dengan kerjasama Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth II. Kempen diadakan sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia yang disambut 14 Jun setiap tahun. Ketika ditemui, Pengurus Besar Hospital Pakar KPJ Sabah Muhammad Faizal Mohamed menyatakan kerjasama erat antara hospital swasta dan kerajaan dalam menjayakan program seumpama mampu memupuk kesedaran masyarakat untuk terus menderma darah sekaligus membantu golongan memerlukan. Kita sebagai rakan partner Hospital Queen Elizabeth sama-sama turun berjumpa dengan komuniti untuk menjalankan kempen menderma darah dalam usaha membantu menampung kekurangan yang dialami di tabung darah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.
Muhammad Faizal turut mengalu-alukan masyarakat pelbagai peringkat umur yang layak menderma darah untuk bersama-sama menyokong kempen derma darah. Sementara itu, Buvazoi Tervantang Keamatan Bandaraya Kota Kinabalu 2024, Elvin Ajirin berkata, kempen derma darah antara platform terbaik untuk membantu masyarakat. Saya mewakili generasi muda, ingin mendorong anda semua, generasi muda untuk datang menderma darah kerana ini adalah suatu perbuatan kebaikan yang kita boleh menyumbang kepada lebih ramai orang yang memerlukan. Kalau tidak persumbang duit, sumbanglah apa yang kita ada, iaitu darah. Warga Kementerian Komunikasi Zon Sabah perlu menjaga kesihatan fizikal dan mental selain konsisten mempertingkatkan prestasi diri dalam setiap penugasan. Sambungan itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menasihatkan kaki tangan berumur 40 tahun ke atas melakukan pemeriksaan kesihatan bagi memantau tahap kesihatan diri. Fahmi juga mengingatkan ketua-ketua jabatan agar sentiasa menjaga kebajikan kaki tangan yang sentiasa berdepan pelbagai bentuk tekanan yang boleh menjejaskan kesihatan mental dan kesejahteraan. Isu kesihatan mental di tempat kerja perlu diberi perhatian kerana produktiviti pekerja dalam sesuatu organisasi bergantung kepada tahap kesihatan mental kaki tangan. Beliau berucap merasmikan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2023 Kementerian Komunikasi Zon Sabah di Penampang. 69 kaki tangan kementerian berkenaan masing-masing menerima APC dalam majlis ini. Pasukan bola sepak wanita Sabah FM membuat persediaan rapi bagi menghadapi saingan pusingan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2024. Ia bakal berlangsung Ogos depan. Pengerusi Jawatan Kuasa Bola Sepak Wanita Sabah Arziz Afizi Rumsani berkata antara persediaan dilakukan perlawanan bola sepak dan mendapatkan khidmat pemain baharu termasuk import. Inilah pencapaian yang tertinggi pasukan Sabah wanita ni ke peringkat yang lebih tinggi lah seperti AFC Women Championship 2024 dan saya dipahamkan sebanyak 20 pasukan yang akan berentap di dalam AFC ini dan persiapan kita untuk AFC ini adalah dari segi pemain kemungkinan besar kita ada mendapatkan pemain-pemain yang baru seperti pemain import. Beliau ditemui pemberita dalam kejohanan bola sepak Piala Sabah Maju Jaya SMJ Wanita di Kompleks Sukan Keningau. Terdahulu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan skuad bola sepak wanita Sabah muncul pasukan pertama di Malaysia melayakkan diri ke pertandingan berprestij itu. Dalam kejohanan Piala SMJ Wanita ini menyaksikan pasukan Sukma Sabah mendapat tempat pertama manakala tempat kedua, ketiga dan keempat masing-masing disandang JJFC, Sabah FA dan Keningau FA. Ya, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama dia dari Sungai hingga ke Segara Palestin. Pasti merdeka. Baik, terima kasih Leo langsung dari Sabah.